Rahmati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkaitan dengan Hajjatul Wada', haji yang terakhir, haji selamat tinggal yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda meninggal dunia. Dalam pertemuan yang lalu juga kita telah menyentuh berkaitan dengan khutbah yang disampaikan oleh baginda di dalam ibadat haji tersebut. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada khutbah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan melihat berkaitan dengan hari-hari terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Dengan perkataan yang lain, pengajian kita berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah hampir sampai ke penghujung. Jadi insya-Allah kita akan cuba melihat berkaitan dengan hari-hari kewafatan ataupun hari-hari sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bercakap berkenaan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di sana ada beberapa tanda yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan, ataupun di sana ada beberapa peristiwa yang menggambarkan seolah-olah Nabi akan meninggalkan dunia ini. Antaranya ialah apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijrah di bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan yang terakhir sebelum baginda meninggal dunia, baginda telah beriktikaf di masjid selama 20 hari. Sebelum ini kebiasaannya baginda akan beriktikaf selama 10 hari sahaja. Ini menggambarkan seolah-olah baginda merasai bahawa ajalnya sudah hampir tiba. Begitu juga di dalam bulan Ramadan yang terakhir itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertadarus dengan Jibril alaihi salam dan telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Kalau sebelum ini hanya sekali sahaja dikhatamkan bersama-sama dengan Jibril alaihi salam, tapi kali ini Nabi menghabiskannya sebanyak 2 kali. Bahkan di dalam Hajjatul Wada', haji selamat tinggal yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membayangkan kepada para sahabat seolah-olah baginda tidak akan menemui mereka lagi. Nabi menyatakan kepada para sahabat dalam ucapan khutbah yang telah kita bicarakan sebelum ini, "Inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqif abada." Sebenarnya kemungkinan aku tidak akan menemui kamu lagi selepas daripada pertemuan kita tahun ini. Nabi dah nyatakan isyarat seolah-olah baginda tidak akan datang lagi ke bumi Mekah. Dengan lain perkataan, tidak akan melakukan ibadat haji lagi. Dan dengan perkataan yang lain juga, ibadat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ibadat yang terakhir, ibadat haji yang terakhir yang akan dilakukan oleh baginda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Setelah daripada Nabi menyampaikan khutbah, menyatakan tentang kemungkinan baginda tidak akan bertemu lagi dengan para sahabatnya di dalam ataupun di tempat baginda menyampaikan khutbah tersebut, Allah Ta'ala telah menurunkan surah An-Nasr, surah kemenangan. Idza jaa nasrullah ila akhir ayat. Ayat yang menyebut tentang kemenangan Islam. Ramainya orang yang memeluk Islam apabila Islam mencapai kemenangan. Surah itu turun pada hari Ayyamut Tasyriq. Jadi tuan-tuan, turunnya ayat kemenangan ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menangis apabila mendapat tahu tentang penurunan kemenangan Islam ini. Para sahabat menjadi pelik. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar, ada riwayat yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menangis. Para sahabat menjadi pelik. Kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Sedangkan ayat itu ayat yang menggembirakan. Ayat yang menandakan Islam telah menang. Islam telah mencapai kejayaan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalaulah Islam itu telah pun menang, maka tanggungjawab tugas kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun selesai. Apabila telah selesai, maka bila-bila masa Rasul akan meninggalkan kita. Nabi telah pun menyempurnakan tanggungjawabnya, telah mencapai kemenangan. Islam mencapai kemenangannya. Jadi Nabi telah mencapai ataupun telah melaksanakan kerjanya. Justru itu Allah bila-bila masa boleh memanggilnya untuk meninggalkan dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mana balik ke Madinah, setelah mana menunaikan ibadat haji tadi, Nabi telah pergi keluar ke medan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat di atas kawasan perkuburan para syuhada di medan Uhud tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangkit di atas mimbar menyampaikan ucapannya, inni farrattukum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzura ila hawdi al-an wa inni u'titu mafatiha khazainil ard aw mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu an tushriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Nabi bersabda, sesungguhnya aku telah berkeras dengan kamu. Nabi menyampaikan ucapan baginda tersebut, kata-kata tersebut kepada para sahabat. Sama ada yang masih hidup waktu itu yang mendengar ucapan baginda, ataupun kepada para sahabat yang telah meninggal dunia di medan Uhud tersebut. Jadi Nabi kata, sesungguhnya aku telah berkeras dengan kamu. Sesungguhnya aku adalah penyaksi ke atas kamu semua. Demi Allah, di masa ini aku sedang menyaksikan kolam airku, iaitu haud, air kolam yang telah Allah kurniakan kepada Rasulullah di hari akhirat nanti. Aku ini telah diberikan kunci khazanah kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan sesungguhnya aku tidak takut kamu menyengutui Allah selepas kematianku ini.
Tetapi yang aku takuti ialah kamu berlumba-lumba kerana dunia. Nabi menyatakan kebimbangan baginda terhadap umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda. Baginda tidak bimbang sangat berlakunya ataupun bimbang takut akan berlakunya penyengutuan kepada Allah. Tetapi yang Nabi lebih bimbang ialah manusia, orang-orang Islam ini, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan dunia. Menyengutukan Allah memang di kalangan orang Islam ini amat sukar untuk mereka meninggalkan agama ini. Kalau ada pun mungkin bilangannya tak ramai. Ada, tetapi ia tidaklah menyebabkan ataupun tidaklah sebagaimana Nabi bimbang lagi kepada umatnya yang berlumba-lumba untuk mendapatkan hari ataupun untuk mendapatkan dunia. Sebab orang Islam, mereka walaupun mereka Islam tetapi mereka lupa kepada hari akhirat. Mereka lupa tentang hari kebangkitan yang menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan habuan dunia. Dunia ini telah pun beberapa kali kita bicarakan dan sebutkan sebelum ini. Apa maksud dunia yang ditegah dan dicegah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang mana boleh melalaikan, menghalang diri manusia daripada mengingati Allah. Kalau dunia itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu tidaklah menjadi halangan. Yang menjadi masalahnya bila dia mendapat dunia, dia lupa kepada Allah. Dia lupa tentang tanggungjawab dia terhadap harta yang dia miliki. Dia tidak mahu mengeluarkan sedekah, dia tidak mahu mengeluarkan zakat, dia tidak mahu memberikan ataupun membantu orang yang dalam keadaan kesusahan, yang kesempitan keuangan. Dia lupa tentang hak yang perlu ditunaikan di dalam harta yang dia miliki tersebut. Inilah dunia yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tegah daripada kita memilikinya. Dengan kata lain, dunia itu berada di dalam hatinya, tidak berada di tangan. Dengan maksud dunia itu menguasai dirinya, menguasai hatinya. Tidak dia yang memiliki ataupun yang menguasai dunia tersebut, harta yang dia miliki. Dengan lain perkataan, bila tangannya yang menguasai harta tak ada dalam hati, dia boleh untuk belanjakan harta dan dunia yang dia miliki itu. Tidak ada halangan, tidak ada kepayahan dan kesusahan. Dia boleh bersedekah, dia boleh membantu orang yang susah, dia boleh melakukan demi apa sahaja kerana dunia itu berada di tangannya, tidak di dalam hatinya, menguasai dirinya sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi ini salah satu daripada tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu tanda bahawa baginda akan meninggal dunia, kerana Nabi menyebut kebimbangan baginda selepas baginda meninggal nanti, iaitu kebimbangan berlakunya perebutan di kalangan orang Islam ini untuk mendapatkan habuan dunia yang melalaikan. Begitu juga tuan-tuan, antara isyarat-isyarat, tanda-tanda kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda telah pergi di suatu malam ke perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ini kalau biasa yang pergi ke Mekah ataupun ke Madinah, iaitu di bahagian belakang, lebih kurang bahagian belakang Masjid Nabawi. Jadi Nabi pergi ke perkuburan Baqi' ini. Kemudian Nabi bersabda dan berkata, Assalamualaikum ya ahlal maqabir, ilayyinha lakum ma asbahtum fihi bima asbahan nas fihi.
aqbalatil fitan kaqita'il lail al-mudlam yattabi'u akhiruha awwaluha al-akhirah syarrun minal ula. Kemudian Nabi bersabda, inna bikum lalahiqun. Nabi berkata, assalamu alaikum, wahai penghuni kubur, bermudahlah kamu ke atas orang lain. Kini fitnah telah mula tiba, bak sebidang malam yang gelap pekat, hujungnya terus menyusul selepas permulaannya. Hujungnya lebih buruk dari permulaannya. Kemudian Nabi menyatakan, sesungguhnya kami akan menyusul datang selepas kamu. Nabi menyatakan bahawa baginda akan menyusuli para sahabat meninggalkan dunia ini bersama-sama dengan para sahabat yang telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Rasulullah di akhir-akhir kehidupan baginda sebelum baginda wafat. Yang menjadi isyarat tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana baginda merasai bagaimana akan tibanya masa untuk baginda meninggalkan dunia ini. Sudah hampir tiba waktu tersebut, maka Nabi menyatakan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sakit pada tarikh 29 Safar pada tahun ke-11 Hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Isnin. Baginda telah menguruskan dan menyaksikan jenazah di Baqi'. Dan setelah balik daripada perkuburan Baqi' itu, di dalam perjalanan itu baginda terasa sangat sakit kepala baginda. Dan badan baginda menjadi panas. Sehingga kan dikatakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dikatakan orang yang berada di sekeliling baginda turut merasai kepanasan badan baginda tersebut. Bayangkan, kita kalau ada orang demam, kita tahu dia tu demam, kalau dia bersin umpamanya kan, bersin 3-4 kali, 5-6 kali, orang tahu dia ni sesama sakit. Mungkin dia demam. Tapi nak gambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba sakit ini, badan baginda panas, sehingga orang yang berada di sekeliling baginda pun terasa panas badan baginda tersebut. Tak sentuh pun tapi rasa panas. Lalu pada hari tersebut, pada waktu tersebut setelah baginda balik, Nabi telah membalut kepala baginda dengan kain yang basah. Dalam keadaan begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang dengan para sahabat baginda solat berjemaah selama 11 hari. Keseluruhan hari baginda sakit ialah sebahagian riwayat kata 13 hari. Sebahagian riwayat kata 14 hari. Jadi 2 hari ataupun 3 hari lagi tu Nabi tak sembahyang bersama-sama dengan para sahabat, solat berjemaah. Nanti kita akan tengok peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada minggu yang terakhir baginda sebelum wafat, sakit baginda makin berat. Ketika itu baginda tidak berada di rumah Siti Aisyah. Baginda berada di rumah giliran isteri yang lain. Ketika yang sakit berat itu, Nabi tanya kepada isteri-isterinya yang datang, Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?
Di manakah giliran aku esok? Di manakah giliran aku esok? Nabi tanya isteri-isteri baginda, giliran rumah siapa pula? Isteri mana pula esok? Nabi tanya beberapa kali. Semua isteri baginda mula memahami kenapa baginda bertanya demikian. Sebenarnya Nabi SAW ingin meminta izin supaya baginda tidak lagi melakukan giliran pergi ke rumah isteri-isteri baginda. Baginda ingin duduk hanya di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi Nabi sengaja buat tanya demikian supaya difahami oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ataupun isteri-isteri baginda memahami, faham bahawa Nabi ingin duduk dan tinggal sepanjang baginda sakit itu di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi tuan-tuan, mereka pun membenarkan. Lalu Al-Fadlu telah membawa Nabi, paku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bawa ke rumah Sayyidatina Aisyah, pindah ke rumah isteri baginda yang paling baginda sayangi. Dalam keadaan kepala baginda masih dibalut dengan kain yang basah untuk menahan ataupun untuk mengurangkan kesakitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari terakhir itu Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah sahaja. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni faham kehendak Nabi. Walaupun Nabi hanya bagi isyarat aina ghadan, di mana aku esok, di mana aku esok, tapi isteri-isteri Nabi faham. Kita jadi masalahnya kalau isteri tak faham ni, payah ni. Kadang-kadang suami tu dah bagi isyarat macam-macam dah. Isyarat kan. Isteri buat tak faham je. Kadang-kadang dia faham, tapi saja je buat tak faham. Isteri ni bukan, suami ni bukan lagi pakai panasan ni. Tapi saja-saja tanya, abang nak apa sebenarnya ni? Tanya pula. Kan royak lalu terus kan, terkejut pensang di situ, payah juga. Itu yang kadang-kadang kena suami ni buat isyarat. Kalau sebut nak nikah lain terus kan, payah dia. Pening. Menjadi masalah pula. Tapi macam itulah Rasulullah tak ada masalah dengan isteri-isteri baginda. Isteri-isteri baginda memahami kehendak Rasulullah. Nak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Nak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah ini. Walaupun dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui tanggungjawab baginda ialah adil kepada semua isteri-isteri baginda tersebut. Jadi di sini kita boleh ambil pengajaran sebenarnya bahawa boleh untuk seseorang itu kalau dia ada isteri yang ramai, dengan izin isterinya yang lain, dia nak duduk rumah yang lain. Ataupun dia nak duduk di rumah isteri dia seorang ni, contohnya dengan izin isteri, dengan izin daripada isterinya yang lain. Sebab ada kes tuan-tuan yang saya rasa agak sedih sikitlah bila dah berkahwin dua ni, macam saya sebut tadi, kena adil, suami kena adil. Memang tak dinafikan. Tapi yang payahnya ialah si isteri ni tak faham. Jadi dia nak juga giliran dia, sedangkan suami dia tu sakit. Ni ada kes berlaku. Suami dia tu tak boleh nak berjalan dah, kena usung. Dia nak giliran dia juga. Dia suruh orang usung, bawa ke rumah dia waktu giliran dia. Lepas habis dah, hantar balik ke rumah isteri lama.
Isteri lama pula, lah habis giliran tu, atau pula berusung, pergi mari. Ada berlaku ni. Hak ni tak tahulah isteri macam mana cemburu, tak habis-habis sampai suami sakit pun tak habis lagi cemburu. Tak faham. Hak ni kena embuh sikit ni. Kena buat air embuh sikit, biar dia sedar. Suami tu tak larat dah nak berjalan, kena usung, tapi tak faham-faham juga. Hak tak faham-faham ni tuan-tuan, tak tahulah nak kata macam mana. Kita ni memanglah seorang lagi. Kalau dah luar tu mungkin kita boleh bagi faham. Masalahnya kita pun seorang lagi juga. Nak bagi faham ke orang yang jenis macam ni, kita pun tak ada pengalaman. Jadi kalau tuan-tuan mungkin dah ada pengalaman, bolehlah sama-sama berkongsi pengalaman tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seumpama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah akhirnya tinggal bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah, menjadikan pengajaran untuk kita bagaimana boleh untuk sebenarnya seseorang itu kalau dia beristeri lebih meminta izin kepada isteri yang lain untuk tinggal lebih lama dengan seorang isteri yang dia rasa perlu atas keperluan yang perlu ditunaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubat diri baginda sendiri. Telah membaca surah Al-Mu'awwidzat. Para ulama kita kata surah Al-Mu'awwidzat ini ialah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca doa surah ini dan doa-doa tertentu Nabi baca untuk mengubati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, kemudian Nabi tiup di tangan baginda, Nabi sapu ke seluruh tubuh baginda. Kemudian sampai satu tahap Nabi tak boleh nak buat lagi, tak mampu nak buat sendiri. Maka Sayyidatina Aisyah lah yang tolong bacakan. Dia sapu, dia baca dan dia tiup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala menyatakan apa yang dilakukan oleh baginda ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa tidak salah untuk seseorang itu berobat dengan ayat-ayat Al-Quranil Karim. Tak jadi masalah. Tidak menjadi kesalahan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada menyatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan diturunkan dan kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada obat dan juga rahmat kepada orang-orang mukmin. Dalam satu kisah diceritakan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, ada satu kumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan bermusafir. Lalu tiba-tiba para sahabat ini singgah di satu perkampungan. Dan didapati dalam perkampungan itu ketua kampung tersebut sakit. Jatuh sakit. Orang ramai tanya kepada para sahabat, hal fikum raqin? Ada tak di kalangan kamu ni tok bomoh? Kalau bahasa kita lah tok bomoh. Ada tak tok bomoh di kalangan kamu ni? Sesungguhnya ketua kami jatuh sakit. Ada sahabat kata, ya ada. Ada seorang tok bomoh boleh berobat. Tuan-tuan, sahabat ni pun datang bertemu, pergi kepada ketua yang sakit tadi. Lalu dia membaca surah Fatihah. Dia baca surah Fatihah aja. Dia baca surah tersebut, tiba-tiba dengan bacaan tadi, ketua kampung tersebut sihat. Boleh bangun segar mega. Tak ada masalah. Segar, alhamdulillah, bangun. Sihat dia. Kerana sihat dia tadi, dia pun hadiahkan seekor kambing kepada
sahabat tersebut. Hadiah seekor kambing. Maka tuan-tuan, sahabat ni rasa serba salah, boleh tak terima hadiah? Sebab dia guna ayat Quran, takut salah ikut agama. Mengikut agama salah. Terima hadiah seolah-olah pergunakan ayat Quran nak dapatkan habuan dunia. Jadi sahabat ni dia mula rasa serba salah. Lalu dia kata, aku tak akan terima hadiah ini kecuali aku cerita dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun pergi jumpa Rasulullah, cerita apa yang berlaku. Rasulullah, dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab. Wahai Rasulullah, aku tak berobat, tak bomoh kecuali baca surah Fatihah saja ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum dan berkata, kamu ini, wa ma adraka anha raqiyah, adakah kamu tak tahu bahawa itu adalah perubatan? Maknanya Nabi tak salahkan sahabat menggunakan surah Fatihah untuk berubat tadi, mengubati orang lain. Dan Nabi kata, khudhu minhum wadribu li bisahmi ma'akum. Ambil daripada mereka hadiah yang mereka beri dan jangan lupa beri bahagian kaku juga. Nabi saja buat gurau. Jangan lupa hak bagi aku, beri tak kaku. Nabi sebut kepada sahabat tadi, berilah juga ke aku. Nabi bergurau dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini, boleh yang pertamanya berubat dengan ayat Quran. Yang keduanya, kalau dia nak bagi hadiah, boleh diterima, tak ada masalah. Cuma yang sedihnya kita tuan-tuan, ada yang menjadikan ayat Quran ni memang niat dia nak dapatkan dengan baca Quran berubat ni dengan niat untuk perolehi habuan. Memang niat dia macam tu. Contohnya kalau pergi kat tempat dia, dia dah tetap ada harga RM500 sekali. Kalau nak berobat dengan dia, sekali pergi. Ada kawan saya tuan-tuan, dia tanya saya, kebetulan kawan saya ni dia sakit. Kawan saya ni sakit, saya ada kenalan kawan yang hebatlah, boleh berobat. Jadi dia tanya saya kata pergi ke jumpa kawan saya ni, yang seorang lagi ni, yang boleh berobat ni. Memang dia orang terkenal lah. Memang orang terkenal. Kalau saya sebut pun, tuan-tuan pun kenal dia, saya rasa. Memang terkenal sungguh dia. Memang terkenal. Saya kata pergi jumpa kawan saya ni, memang dia boleh berobat. Sejak dari sekolah masa saya di Kuzat, ataupun masa belajar dulu pun memang dia jenis orang berobat dah. Pergi, dia kata pergi. Dia pun pergi, kawan jiran lah sebenarnya, kawan saya ni yang sakit ni. Pergi kat tempat dia, pergi tuan-tuan. Bila pergi, balik, dia beritahu saya, tobat pun tak mau pergi dah lain kali, dia kata. Tak mau pergi dah lain kali. Dia mana pula yang tak mau perginya, buat apa? Dia buat apa? Bagus dah ustaz, dia panggil saya ustaz lah. Bagus tak berobat, tapi mula-mula masuk, kena tanda tangan dulu, kena tulis dulu, buat bayaran dulu, sekian banyak. Buat bayaran dulu. Lepas tu masuk, baca-baca ayat sikit, bumbu sikit, habis. Mari pula bulan depan, temu janji bulan depan pula. Bayaran tu bukan sikit, ratus-ratus lah macam yang saya sebut tadi. Nak kena mari bulan depan pula. Suruh mari bulan depan pula, nak kena sedia duit pula. Jadi macam dah jadi lain dah tu. Dah jadi lain dah tu cara dia tu. Jadi berobat ni tak ada masalah. Untuk berobat dengan Quran tak ada masalah. Cuma jangan kita jadikan ia sebagai alat pula untuk dapat duit dan sebagainya. Ada satu yang saya tengok, bila berobat dia tak tetap. Dia bila tanya berapa nak bayar ni, terpulang kepada tuan lah, nak bagi banyak mana. Bagus, alhamdulillah. Tapi ada juga hak jenis tak faham. Kawan tu kata terpulanglah pada tuan nak bagi banyak mana, nak bagi hadiah dan sebagainya. Dia buat keluar duit RM5 tak dalam beri ke RM5. Kawan tu dia panggil pergi ke rumah pukul 12 malam. Gerok, ketuk pintu. Kong. Buat apa weh? Allah minta tolong ustaz.
berubat dengan Quran juga. Tolong Ustaz. Sakit ni meracau. Mari kita pergi. Pergi berubat baik dah, alhamdulillah, nak balik. Dah Ustaz nak bagi macam saya tadi. RM5 bagi. Tengah-tengah malam RM5. Tak faham. RM5. Kawan tu mari cakap dengan saya, Ustaz dia saya kena jaga dia jugalah. Dia kata, Allah, lain kali aku tak mugi dah kat dia. Dah dia kata sungguh ke saya gitu. Dia sebut kata saya macam tu. Lain kali tak mau pergi dah. Fahamlah juga. Kalau isteri Nabi faham tadi, kita kena faham jugalah. Jangan buat-buat tak faham. Takkan nak bagi RM5 ke 12 malam. Kena jaga juga. Memanglah dia tak ada niat nak cari dapat habuan daripada dia berubat orang. Tak ada niat dah dapat habuan. Memang ikhlas. Tapi kita ni kena pandai-pandai lah juga. Kena faham dalam bab ni. Supaya kita jangan sampai memanglah dia nak tolong. Tapi jangan kita pula aniayai dia. Kena faham dalam bab ini juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, justru itu tak ada masalah nak terima habuan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada masalah dan tidak menghalang untuk kita menerima kalau berubat dengan Al-Quran ini, menerima apa-apa pemberian daripada orang lain. Disebut oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafiz Ibn Hajar, ada 3 syarat yang ditetapkan oleh ulama untuk kita berubat ini. Nak berubat ini ada 3 syarat. Yang pertama ialah mestilah berubat itu menggunakan kalamullah ataupun nama-namanya ataupun sifatnya. Boleh baca Quran, dia baca nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Yang keduanya mestilah dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang dipahami. Bukannya mula-mula je. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bolok belakang tu bolok dah tahu apa dah. Tubik-tubik bahasa Thailand belakang. Ada hak berlaku gini. Thailand belakang. Bahasa Thailand. Kita pun tak faham. Hak Thailand tu slow je dia baca. Hak mula-mula tu keluar Allah kuat, bukan main kuat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Belakang-belakang tu slow dah. Dengar-dengar macam Thailand tu. Dengar-dengar siang bahasa. Tak difahami, tak boleh. Diharamkan, tak boleh. Dan yang ketiganya ialah berubat itu kena yakin bahawa Allah yang mengubatinya. Kena yakin. Bukannya dengan sebab kita berubat itu hanya wasilah, yang mengubatinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mambang langit, mambang apa tu yang cerita Piramli tu. Oh, tu ramai sungguh orang minat kan. Orang minat ni. Mambang tanah, mambang angin, aku seru padu. Tak erti dah, saya pun tak erti juga. Hak tu pun tak boleh juga tu. Kita hak minat bukan main lagi, tengok Piramli duk main berlakon macam tu. Tak boleh tu, seru jin tu. Mambang-mambang tu jin. Kita je sebut jin, dia sebut mambang. Kita dah ada faham, macam tak faham juga. Dari tadi tak faham. Daripada awal aku lihat tadi tak faham lagi bab ni. Mambang-mambang tu semuanya adalah mengarut, dilarang di dalam agama kita, tak dibenarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat cerita tak faham ni tuan-tuan, ingat satu cerita. Hak ngelah-ngelah ni sedap juga cerita ni kan. Ada pokcik ni, ada satu surat. Dia postman tak dapat surat nak hantar, tengok-tengok di surat tu tak ada alamat lengkap. Ada alamat tapi tak berapa lengkap. Nama ada, nombor jalan tak ada, nombor rumah tak ada, taman je ada, nama taman je ada. Lepas tu seksyen 8 sebelah surah Ar-Rahmah. Dia kurang macam tu lah. Tak ada jelas, tak jelas molek. Bangunan pun tak tahu mana bangunan nombor berapa, nombor rumah pun tak tahu, jalan berapa pun tak tahu. Postman tu tengok, surat ni gerang aku, tak ada alamat lengkap ni. Tapi tengok di situ urusan Seri Paduka Baginda. Nang awak main surat ni, kok surat surat penting dapat kerja, anak dapat kerja ke, dapat universiti ke, dapat apa kan. Padahal urusan Seri Paduka Baginda tu tuan-tuan, kadang-kadang surat saman pun urusan Seri Paduka Baginda juga. Saya kalau tahu awal-awal memang suruh postman jangan merata lah. Kalau surat saman, urusan Seri Paduka Baginda juga tahu. Tapi postman je ni baik. Dia ni baik rata juga. Carilah
Dia kata surat ni penting agaknya dia pergi cari. Tanya orang tu tak tahu, tanya orang ni tak tahu. Tak pelik tak tahu. Mari kat kawasan ni, bukan semua kita kenal pun kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang nama lain, nama surat di surat lain. Nama orang panggil lain. Boleh jadi begitu juga. Macam pok saudara saya, nama dia Osman bin Saleh. Osman bin Embung. Nama orang panggil dia Soleh. Tak ada kaitan langsung. Nama di surat beranak Osman. Orang panggil Soleh. Dah nak kenal orang ni, kan? Hanya orang rapat je kenal. Jadi, memang tak pelik lah kalau payah nak jumpa ni. Tanya orang tu tak tahu, tanya orang ni tak tahu, akhir jumpa juga. Adalah orang kenal, kebetulan rapat, kenal, rumah ni sekian-sekian, pergi sana. Dia pun postman tu bawa surat. Jumpa, kebetulan nak hantar surat tu, ada orang dekat rumah tu. Pakcik tua. Dia tanya, pakcik ni Osman bin Embung ke? Nama orang lain lah. Dia, pakcik ni Osman bin Embung ke? Ya dah. Allah pakcik postman tu kata, pening kepala saya nak cari rumah pakcik ni. Alamat dah lengkap. Tanya orang tu tak tahu, tanya orang ni tak tahu, tanya orang tu tak tahu, semua tak tahu. Payah nak cari rumah pakcik ni, pusing-pusing saya cari. Pakcik ni bila tahu dia, bila tengok kawan tu kata macam tu, dia agaknya tak tahu, agaknya yang depan dia tu postman agaknya. Dia kata balik, dia kata, apa gak pening-pening kepala mari hantar surat ni, pusing-pusing cari payah je rumah pakcik. Lain kali post je lah. Tak payah mari hantar, dia kata. Padahal post je. Kan senang masuk dalam box tu, dia kata. Mudah, tak payah susah-susah mari pening nak cari hantar rumah pakcik. Pakcik ni Allah kedahlah dia tu pening agaknya tak faham lagi. Tu depan dia postman kata, mari hantar surat, takkanlah surat tu mari terbang sendiri. Ni jadi tak faham lah ni, tak faham. Pakcik tak faham. Dia suruh post pula. Nak beritahu ada hak jenis macam ni, hak jenis tak faham ni. Ada hak jenis yang seumpama itu, yang kadang-kadang kita pun pening kepala juga kita nak syarah pun, nak terangkan dia dalam bab-bab tertentu, hak jenis jahil tukir ni, orang Terengganu kata. Jahil tukir semua, jahil Allah. Kita nak terang bukan main terang, tapi payah nak terima. Kadang-kadang ada juga jenis macam ni pun di dalam masyarakat kita. Tak semua macam kita faham. Tapi ada juga orang-orang yang seumpama ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini dalam hal ini kita dah sebut dan katakan tadi bagaimana ada syaratnya yang ditetapkan oleh ulama untuk seseorang itu berobat dengan sesuatu perkara. Mestilah menggunakan ayat Quran, tak boleh guna bahasa siang. Kalau bahasa siang tu mesti faham. Dia kata bahasa Arab. Ibnu Hajar kata ataupun Imam Nawawi kata boleh juga selain daripada bahasa Arab, tapi mesti bahasa yang difahami. Kalau kita orang Melayu lah, bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Doa, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah dia ini yang sakit. Ya Allah, gunakan bahasa Melayu. Jangan guna mari bahasa siang, mari bahasa Urdu ke mana bahasa-bahasa tak daripada yang selain daripada yang kita fahami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan untuk diri baginda sendiri, berobat diri baginda dengan al-muawwizat, dan seterusnya dibaca oleh Sayyidatina Aisyah juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah di dalam riwayat menyatakan Nabi membaca al-muawwizat itu adalah kerana Nabi nak mengubati sihir sebenarnya. Sihir yang telah dilakukan oleh Labid bin Al-Asam untuk menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka justru itulah Nabi tadi salah satu yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita berobat daripada sihir ini ialah dengan baca surah-surah al-muawwizat tersebut. Dan dinyatakan ketika mana
pada hari Rabu, 5 hari sebelum baginda wafat, badan baginda makin panas. Badan baginda makin sakit dan panas. Sehingga Nabi pengsan kerana kepanasan tersebut. Panas yang amat teruk. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersedar daripada pesang baginda, baginda menyatakan, hariqu alayya sab'a qurabin min abarin syatta hatta akhruju ila nas. Cari untukku 7 jenis air daripada telaga yang berbeza-beza. Nabi suruh cari air dan jirus ke atas tubuhku. Nabi minta tolong daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu para sahabat pun mendapatkan 7 jenis air ataupun 7 air daripada telaga, 7 telaga yang berbeza-beza, dan dijiruskan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di atas tilam dan baginda disiram dengan air tersebut, sehinggalah Nabi kata, hasbukum, hasbukum, cukup, padan dah padan dengan apa yang kamu buat. Dan Nabi rasa sihat sikit, segar sikit, walaupun tidak sembuh sepenuhnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Masuk ke masjid dalam keadaan kepala baginda masih berbalut dengan kain yang basah. Nabi duduk di atas mimbar. Dalam keadaan duduk, Nabi tak berdiri kali ini, menyampaikan ucapan kepada sahabat-sahabat baginda. Sahabat-sahabat baginda berkumpul, mari datang ramai-ramai kepada baginda. Lalu Nabi bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Ini Nabi sebut kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Nabi kata, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Jadi tuan-tuan, Nabi dah pesan awal-awal lagi, jangan ikut perangai orang Yahudi dan juga Nasara. Bila para nabi mereka meninggal dunia, tempat nabi itu meninggal dunia, dibuat masjid ataupun tempat ibadat untuk mereka. Dalam hal ini kita perlu memahami juga bahawa yang dilarang oleh nabi ini ialah kalau ada kubur dulu baru kita buat masjid. Beza dengan dah ada masjid, kita tanam kubur di tepi masjid tersebut. Kita buat kubur di tepi masjid macam kita dekat kawasan ataupun kita orang Melayu biasa buat macam tu kan. Negara-negara Arab pun macam tu. Yang salahnya, kita tengok dia ni tok wali, kita tengok dia tok hebat nak ambil berkat, dia ni orang hebat, nak ambil berkat daripada dia, kita buat masjid tepi tu. Ada kubur dulu baru buat masjid. Ini salah. Dilarang dalam agama. Tapi kalau ada masjid dulu baru buat kubur di sebelahnya, ulama kita tidak melarangnya, kerana kubur itu dia ambil berkat daripada masjid, bukan masjid ambil berkat daripada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dalam hal ini tidak ada masalah sebenarnya kalau kita buat kawasan kubur di tepi masjid. Bahkan Masjid Nabawi sendiri pun sebelahnya adalah kubur Baqi' yang kita bicarakan tadi. Kubur tu bukan diadakan, ataupun Masjid Nabi bukan diadakan dengan adanya kubur tersebut, tidak. Bukan dengan maksud demikian. Kemudian Nabi bersabda lagi, man kuntu jallattu lahu dhahran fahadha dhahri falyastaqid minhu wa man kuntu syatamtu lahu aradan fahadha ardan fahadha ardi falyastaqid minhu. Sesiapa yang aku pernah pukul belakang dia, maka ini belakang aku, sila pukul balik. Sesiapa yang pernah aku cela dia sehingga dia maruah dia hilang, maknanya jatuh,
maka sila cela aku balik, ini dia maruahku. Nabi minta supaya dilaksanakan hukuman qisas. Dengan maksud Nabi sedia untuk menerima kalau baginda tersilap, menerima balik. Kalau pada sahabat nak balas balik tindakan-tindakan dia, tindakan-tindakan baginda yang sebelum ini kalau tersalah. Tuan-tuan, ada satu yang tersebar banyak dalam WhatsApp. Kan? Tuan-tuan pun ada WhatsApp rasanya. Dalam WhatsApp ada satu kisah. Disebut bila Nabi hendak meninggal dunia, Nabi telah beritahu macam yang kita bacakan tadi. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Akashah. Ada ulama sebut Ukashah, ada yang sebut Akashah. Akashah ni bila Nabi sebut demikian, dalam riwayat tersebut menyatakan bahawa ya wahai Rasulullah, engkau ada hutang dengan aku. Engkau pernah pukul belakang aku nak pukul balik belakang engkau. Lalu waktu itu dah gempar dah. Para sahabat sangat terkejut dengan tindakan Akashah ini. Sebab nak pukul Rasulullah. Ada sahabat dalam riwayat tersebut kata Sayyidina Abu Bakar bangkit, sanggup ganti Rasulullah, suruh pukul diri dia. Ada sahabat lain pula bangkit, sanggup ganti. Akashah kata, tak, aku nak Nabi Muhammad juga yang dipukul. Aku nak pukul Nabi Muhammad. Maka Nabi kata, kalau macam tu, waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain ada, dia suruh Sayyidina Hasan Husain pergi balik ke rumah dia, pergi dapatkan cemeti di rumah dia yang ada, minta daripada Sayyidatina Fatimah. Maka dia bawa Sayyidina Hasan Husain, tetap juga merayu juga Akashah supaya ganti diri dia. Ini ada ni, ada dalam riwayat. Kita baca tuan-tuan memang sedihlah rasa kan. Nabi hendak dipukul, Nabi hendak diperlakukan demikian, dan Akashah ni sangat keras, seolah-olah tak berhati perut nak memukul Rasulullah yang dalam keadaan sakit. Tuan-tuan, riwayat ini adalah riwayat yang palsu kalau tuan-tuan pernah terjumpa dengannya. Disebut oleh Imam Ibnul Jauzi dan juga Imam As-Suyuti bahawa hadis itu adalah hadis yang batil, tak diterima, ditolak oleh ulama hadis kita. Memang kalau kita tengok, sedap ni kalau sebo ni, boleh menarik, boleh memainkan emosi orang. Sedih, nak tarik sokongan ataupun nak suruh kita ni sayang kepada Rasulullah. Tidak. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Nabi tetap kata bahawa siapa yang berbohong, buat reka hadis kata bahawa itu datang daripada dia, daripada baginda, maka dia telah menempah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cumanya saya nak sebut, apa yang kita baca tadi benar ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka kepada para sahabat untuk balas balik kalau baginda pernah buat silap. Memang ada. Dan memang ada riwayat. Tak ada ulama yang kata riwayat ini salah. Iaitu riwayat menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang lain, iaitu Sawad. Sawad ini dia kata kepada Rasulullah selepas Rasulullah bagi peluang untuk baginda dipukul ataupun balas balik. Sawad kata, ya Rasulullah, engkau ada hutang dengan aku. Iaitu ketika dalam peperangan Badar, engkau menyuruh kami pada sahabat ni buat satu saf. Ketika itu aku sedikit ke depan, tak berada dalam saf. Engkau jolok aku dengan ulu pedang. Tahu ulu kan? Ulu pedang lah. Bukan ulu ilir tu. Ulu yang bahagian pegang tu. Dia jolok gitu. Aku nak minta supaya dibalas balik. Yang ini tak ada ulama kata ia adalah riwayat yang palsu. Ini riwayat yang betul. Dan Nabi kata tak apa, boleh, aku sanggup untuk terimanya. Lalu disuruh Sawad ini melaksanakannya. Sawad kata, ya Rasulullah, waktu tu aku tak pakai baju. Badan aku nampak, kulit nampak. Aku nak engkau angkat juga baju engkau, ya Rasulullah. Nabi pun angkat baju baginda. Sawad pun
pergi dekat Rasulullah sambil bawa pedang. Konon-kononnya nak jolok Rasulullah juga. Tiba-tiba dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan pipinya di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya balik kepada Sawad, kenapa engkau buat macam ni? Kerana aku tahu bahawa aku mungkin tidak akan bertemu lagi dengan kamu ya Rasulullah. Dan aku tahu kulit engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka aku nak sentuh kulit engkau. Moga-moga aku juga tidak disentuh oleh api neraka. Kerana kulitku ini pernah menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Lantas Nabi memberi jaminan bahawa Sawad tidak akan disentuh oleh api neraka. Kerana kulitnya telah menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ni tidak ada ulama yang kata bahawa riwayat yang palsu dan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa setakat itu dulu. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sebelum baginda meninggal dunia, nanti kita akan tengok hari yang keempat. 2 hari sebelum baginda meninggal, sehari sebelum baginda, dan pada waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia. Kita akan tengok, sebab kita selalu didendangkan dan disebut tentang adanya kata-kata yang keluar daripada mulut Rasulullah, ummati ummati ummati. Yang ini memang heboh ataupun tersebar luas. Hatta ustaz-ustaz pun, Ustaz Nazmi dia mengajar sini kan, saya rasa mungkin dah sebut kepada tuan-tuan tentang isu ni. Bila Ustaz Nazmi boom isu ni dalam satu program forum dia disebarkan dalam video, sampai ustaz-ustaz pun pening kepala. Dia kata betul tak Ustaz Nazmi ni? Ustaz Nazmi Abdul Karim tu kan, mengajar kat sini. Jadi ustaz-ustaz pun ada yang telefon saya. Ustaz mengajar sirah kan, dia kata kat masjid-masjid. Betul tak Ustaz Nazmi sebut tu? Nak tahu betul tidak? Tunggu. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang terakhir, sebagaimana biasalah tuan-tuan, saya buka peluang untuk tuan-tuan bersedekah, berderma, buktikan diri kita tidak terpesona dengan dunia sebagaimana amaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda meninggal dunia yang telah kita sebutkan tadi. Cumanya kali ini, kalau sebelum ini saya minta untuk sekolah rendah Darut Taqwa di Terengganu yang tidak ada peruntukan. Cuma kali ini saya nak minta kutipan untuk satu program yang akan dianjurkan oleh satu NGO yang bernama Ilmuwan. Satu program seminar yang akan dibuat di bulan 3 ini yang bertemakan tentang ekonomi Islam. Sebab sekarang ni kita dah bercakap tentang negara kita ni dah laksana ekonomi Islam. Isunya betul ke itu ekonomi Islam? Itu yang jadi masalahnya. Jadi kita nak bincang tentang isu itu di bawah NGO Ilmuwan ini dan memerlukan dana lah untuk buat seminar ini. Seminar tu bukan dapat mana-mana peruntukan daripada pihak yang ada duit, cuma kita buat sama-sama di kalangan pensyarah yang faham, yang boleh kita kumpul ni untuk bincang tentang isu tersebut. Jadi bulan 3 kita cadang nak buat, jadi insya-Allah mungkin bulan 12 sekali lagi nanti, bulan 1 nanti juga saya akan buat kutipan juga untuk program ini. Dan malam ni saya persilakanlah tuan-tuan kalau untuk menyumbang bagi program tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.